Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast The Pathway Your Faith bahagian pertama. Hari ini kita akan meneraka perjalanan saudara kita bagaimana beliau menemui sinar cahaya dalam Islam. Bersama kita ialah Uncle Editan yang telah bersetuju untuk berkongsi pengalaman peribadinya dengan kita. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi bersama kami pada hari ini. Sama-sama. Sebelum meneruskan dengan lebih pertanyaan dan soalan, bolehkah Uncle memperkenalkan diri Uncle terlebih dahulu? Ya, saya seorang berbangsa Cina lah. Nama asal saya Tan Hau Siang lah sebelum kembali ke Islam, dan nama Islam saya sekarang ialah Edi Tan bin Abdullah, dan telah 25 tahun kembali ke Islam pada tahun 1999, 31 Ogos Malaysia merdeka, saya pun merdeka. Ada Okey, saya telah dikurniakan dua cahaya mata lelaki lah. Skala besar lah, mereka dah masuk universiti, lebih kurang umur 23 dan 20 lah. Dan isteri saya seorang Indonesia, dan saya berkenalan dia di ST Microelectronics lah, dekat MUA ni lah. Saya kerja situ sebagai supervisor dan dia operator saya. Dan hidayah saya sampai di situlah. Dan saya telah berkahwin dengan dia pada 31 Ogos tu lah, 1999 sehingga kini lah, insyaAllah. Brother, Uncle kerja sekarang kerja apa? Saya sebagai pengurus kedai makan sajalah. Pengurus kedai makan. Restoran Cina Muslim lah dekat. Restoran Cina Muslim. Saya pun dapat info yang brother merupakan seorang pengurusi. Saya menjadi pengurusi Persatuan Cina Muslim sudah beberapa tahun dah, beberapa penggal lah di MUA ni lah. Persatuan Cina Muslim Malaysia, MACMA, MACMA, Malaysia, cawangan MUA lah. Saya sebagai pengurusi cawangan MUA, dan cawangan ni sudah dibuka selama 12 tahun lebih lah, hampir 13 tahun lah, dan insyaAllah bulan 9 ni kita akan merayakan ulang tahun lagi lah. Setiap kali pesta Tanglong merupakan ulang tahun kami lah. Uncle merupakan seorang pengurusi kedai makan juga. Bukan pengurusi, pengurus. Pengurus kedai makan, maafkan saya. Pengurus kedai makan Bonda Lin. Ya. Dah berapa tahun ni, Bu? Bonda Lin ni sebenarnya baru setahun. Sebelum ni saya pengurus untuk restoran Sharin Low dekat MUA 5 tahun lah. Dan saya sudah pindah ke Universiti Pago sini untuk baru tahun, dah masuk tahun pertama lah di Bonda Lin ni. Dan kita menjalankan konsep Chinese Muslim lah. Selain daripada mencari nafkah, kita tu untuk berdakwah lah kepada yang non-Muslim. Kita dakwah melalui makanan. Itu tujuan dan konsep pertama kita lah. Dan tidak menafikan kita akan campurkan makanan tempatan lah untuk menyesuaikan selera yang kita, yang hakiki, yang mukalaf, yang jahil Melayu ni kan kadang-kadang lidah dia tak boleh terima Muslim, Chinese Muslim food. Kita adakan pelbagai lah Asian delight food lah untuk semua orang lah. Jadi restoran Bonda Lin tu cawangan pertama lah yang dekat Pago ni? Ya, cawangan pertama. Oh, okey. Oleh itu, mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Setiap pemeluk agama Islam mempunyai jalan cerita dan cara mereka masing-masing yang telah mendorong mereka untuk memeluk agama Islam. Untuk Uncle, apakah perkara yang telah mendorong Uncle untuk memeluk agama Islam? Ya, seperti saya cakap tadi lah, saya sudah kahwin dengan isteri saya, itulah saya punya laluan untuk masuk Islam lah, melalui perkahwinan lah. Tapi percayalah, hidayah ni milik Allah lah. Dia bagi kepada sesiapa saja pada bila masa dia hendak. Dan saya terima pada tahun umur 31 lah masa tu. Dan melalui perkahwinan ni sebagai asbab lah kita masuk Islam. Tapi sebenarnya kita sebelum dilahirkan, kita telah ditakdirkan untuk benda-benda ni semualah. Jadi hidayah ni kalau kita dapat ni, semoga anugerah yang sangat tinggi untuk, terutama bagi Uncle, sangat tinggi lah untuk dapat hidayah ni untuk kembali ke Islam. Dan sebelum ni saya beragama Buddha lah. Okey. Jawapan yang sungguh indah. Indah, Yang biasa diberikan saja. oleh Uncle. Ramai orang pun yang masuk Islam
kebanyakan boleh katakan minoriti yang melalui perkahwinan lah. Daripada situ juga Uncle dapat hidayah. Ya. Sangat indah. Okey. Seterusnya, bolehkah Uncle memberi pencerahan kepada kami mengenai cabaran yang dihadapi oleh mu'alaf setelah memasuki Islam? Kerana kita biasa mendengari mu'alaf yang telah masuk Islam ni ada pengabaian yang berlaku dan sebagainya. Bagi Uncle? Setiap orang yang masuk Islam ni ialah pengubahan hidup yang besar lah. Jangan cakap masuk Islam lah. Tukar kerja pun kadang-kadang tak sesuai, kita merasa tertekan. Contohnya sekarang saya pengurus kedai makan. Alih-alih saya dinaikkan pangkat jadi lecturer atau tengah cakap ni sekarang ni, dah macam lain macam pula rasanya. Itu satu perubahan lah. Tapi apa lagi kalau kita bertukar kepercayaan agama. Sebelum ni saya beragama Buddha dan terlalu bebas. Kita dibenarkan buat apa saja kita suka, melainkan kita tidak melanggar undang-undang negara lah. Islam ni dia ada banyak-banyak yang kita perlu titik beratkan. Kita kalau percaya kepada agama tu kita kena, dan kita punya tekanan dia bukan diri sendiri saja, sebenarnya daripada luar banyak lah. Contohnya daripada keluarga kita lah. Keluarga kita, kalau kita baru-baru masuk Islam, mak saya nak kahwin dengan siapa? Dengan orang Melayu lah masuk Islam. Engkau dah kena pawang ke apa? Agak Cina kat luar ni ramai ni, kau tak berkenan ke kenal Melayu masuk Islam? Itu saya kasi keterimaan keluarga kita sendirilah. Macam bagi Chinese nanti especially Chinese, kalau kita masuk Islam macam satu benda yang sangat besar. Kalau kita masuk Kristian dia biasa aja. Sebenarnya Kristian ni pun tukar agama sebenarnya. Dia agama kepada Mak Saleh kan, atau tukar Hindu ke India punya kan. Tapi bagi mereka Islam ni sangat perubahan yang amat besar dan amat yang mengerikan macam itulah. Wah, masuk Islam macam banyak susah, semua tak boleh, ini tak boleh. Tapi itulah tugas kita sudah masuk Islam, untuk menerangkan kepada mereka lah. Dan Alhamdulillah sudah 25 tahun dan boleh katakan kesemuanya ahli keluarga saya sudah terima dan memahami apa itu Islam sebenarnya. Indahnya Islamnya, setelah engkau masuk Islam, engkau dah berubah daripada yang kurang baik jadi baik sekarang. Dan mudah-mudahan engkau akan lebih baik lah, saya cakap. Dan yang kedua je, tentu daripada cabaran daripada yang mukalaf lah. Macam adik ni kan lahir Islam. Jadi bukan kata apa, kadang-kadang kita ni mualaf orang Padang Serong. Ni kau masuk Islam, kau nak minta apa ke? Kau masuk Islam ni apa tujuan ke? Nak untuk bantuan ke? Macam-macam ni lah yang kadang-kadang akan terhiriskan kita lah. Macam kita ni seolah-olah ni tak ada kerja lain, masuk Islam semata-mata untuk cari makan. Tapi untuk pengetahuan umum, kalau kita sebelum masuk Islam lagi mudah kita cari duit haram lah. Daripada duit yang kita sekarang ni, yang halal ni kan kita kena kerja 12 jam apa. Kalau duit haram contohnya, sebelum saya masuk Islam, terus terang cakap, saya pernah ambil kerja sebagai ejen nombor ekor. 20% saya tak payah buat apa-apa, duduk kat rumah, tengok telefon je bunyi, awak beli RM10 saya dapat RM2, RM100 saya dapat RM20. Kan senang kerja tu. Saya tak payah duduk kedai, saya nak pergi mana bebas. Dengar telefon, okey saya masukkan, dapat duit. Contohlah yang kalau lah masuk Islam ni, dia cabaran dia macam ni lah. Kita kena pastikan apa yang kita dapat tu yang halal, yang berkat lah. Okay, yang tu. Dan selain daripada ni, contohnya kita nak masuk, baru-baru masuk Islam, saya baru-baru masuk Islam, saya nak masuk masjid ke surau, saya pun fobia, takut. Pasal tu saya belum pandai nak solat apa semua. Dan masuk je, semua mata, katakan Jumaat, katakan ada 1,000 orang, 1,000 mata tengok kita. Takut kita. Apasal orang ni semua tengok saya ni lain macam ke? Apasal orang ni semua pandang saya? Atau saya ada silap ke apa? Dan saya pakai baju, pakaian t-shirt macam ni, pakaian Cina style lagi kan. Tak biasa dengan pakai baju Melayu lagi kan. Tapi lama-kelamaan, Alhamdulillah lah, kita sudah atasi masalah ni. Dan pada saya, dulu baru-baru Islam, saya punya kawan cakap, engkau masuk Islam kena pakai songkok. Kita tak tahu, kita pakailah songkok. Cina ketahukan kita, engkau dah Melayu, dia kata.
Asal Melayu aku masuk Islam, aku masuk Melayu, apa yang kau pakai songkok? Masa kita saya tak faham songkok tu untuk apa. Songkok itu masa itu saya ingat Islam punya. Patutnya songkok ni untuk tradisi orang Melayu sebenarnya. Jadi saya tak tahu masa tu macam itulah cabaran macam-macam yang akan soalan yang akan datang. Dan pergi RNA pun kita nak pergi solat, ada orang muda tahan saya, uncle, toilet sebelah sana. Masa itu saya ada belajar sikit agama lah. Saya cakap, saya nak pergi solat boleh tak? Dengan serba salah dia lah tu. Oh, sorry. Sini boleh solat. Jadi kita punya cabaran pelbagai lah. Dan tentunya daripada yang masyarakat Cina dekat luar sana pula. Masuk Islam, semua tak boleh. Tak boleh, minum arak tak boleh, judi tak boleh, semua tak boleh. Tapi dia tak faham. Ajaran Islam tu indah sebenarnya. Dan kenapa itu semua tak boleh? Pasal kita tidak ada mendedahkan kepada mereka kenapa itu semua tak boleh. Jadi tugasan kita kat sini, pertama persatuan kami ni, MAGMA ni ialah sebagai jabatan untuk linkkan masyarakat Cina terutama yang belum Islam dengan Islam lah, supaya mereka lebih memahami apa itu Islam. Dan juga pada yang mukallaf lah. Mudah-mudahan lebih ramai akan memahami kesusahan dan kepayahan seorang mualaf sebenarnya. Seperti saya cakap tadi, jangan cakap masuk Islam, tukar kerja pun susah. Apa lagi tu masuk Islam yang dan segi cari nafkah pun susah jugalah. Macam saya kawan saya ada yang masuk Islam, dibuangkan kerja daripada bos Cina. Sebab kenapa? Susah lah engkau masuk Islam. Jumaat engkau kena cuti, asar engkau kena pergi solat, Zuhur engkau kena solat. Dulu engkau Cina senang. Itu cabaran, antara cabaran yang kita akan terima lah. Tapi percayalah, percaya dengan doa, dengan kita punya solat, kita punya permohonan Allah Ta'ala, semua mudah. Mungkin kita dibuangkan kerja ni, kita akan dapat yang lebih baik lagi. Okay. Itu antara cabaran. Tapi sebenarnya banyaklah cabaran kita ni. Bukan setakat ini saja, ini sebahagian kecil saja. Okay. Tadi pada uncle ada cakap yang mak uncle macam terkejut kenapa nak masuk Islam. Dan by times mak uncle sendiri pun terima Islam ni. Dia bukan terima, tapi dia memahami apa itu Islam. Contohnya, dulu dia masak makanan ni saya tak tahu. Dia kata, ini untuk adik-beradik kau yang ini tak boleh makan lah. Awak Islam kan boleh makan. Tapi dia tak memahami kita kuali tak bersih apa semua kan. Tapi Alhamdulillah sekarang mak saya sekarang umur lah 96, 97. Tapi dah tak berapa ingat lagi lah. Sebelum ni masa saya masuk Islam dalam 7-8 tahun yang tu, dia masih kekalkan bagi makan saya ni kan. Kau makan lah, aku tak tipu kau lah, tak ada apa kan. Tapi dia tak faham. Tapi Alhamdulillah lepas 7-8 tahun dia sudah faham. Setiap kali perayaan, mai sini. Ini KFC untuk keluarga kau makan. Ini kau tak boleh makan, aku faham. Kau jangan sentuh. Kau makan sini. Tapi makan sama-sama boleh. Mesti boleh. Pasal kita merehatkan silaturahim antara satu keluarga, itu penting tuntutan dalam Islam. Boleh. Jadi adik-beradik saya macam tu juga. Ini kuih raya abang beli untuk engkau. Tapi ini tengok ada logo halal lah. Dia ada logo halal lah. Tak logo halal saya tak bagi awak. Jadi dia memahami Islam. Itu yang kita nak, supaya dia walaupun tak terima Islam, sekurang-kurang memahami dan tidak menentang Islam. Dan menghormati Islam sebagai sebuah agama yang lain daripada yang mereka percayai. Itu saja. Okay, baik. Tersentuh ya saya mendengar cerita tu. Itu, masalah lain-lain. Macam itu memang akan hadapi setiap mualaf bangsa Cina ni. Pasal Cina ni kalau rumah tak ada arak, perayaan tak jadi. Okay. Berkaitan dengan makanan juga tadi. Setiap kaum masing-masing mempunyai berbeza budaya dan tradisi. Jadi, bagaimanakah usaha uncle untuk mengekalkan budaya dan tradisi makanan kaum uncle sendiri tanpa melanggar peraturan agama Islam? Yalah, seperti yang saya lakukan sekarang di Bonelin ni. Semua makanan Chinese Muslim, bagi yang kita yang Muslim boleh merasai lah keenakan masakan Cina Muslim yang halal lah. Tanpa arak, tanpa barang terlarang seperti lah, dan disembelih semua yang. Tapi dia masakan boleh katakan
tak ada 100% sama, kurang-kurang pun 98 ke 99% sama. Contohnya macam kuih tiaw laknau, itu orang panggil kuih tiaw kung fu. Dulu saya lah masuk Islam, saya pening sekejap. Saya nak makan kuih tiaw kung fu, saya suka makan. Saya pergi mana makan? Saya pergi Kuala Lumpur makan. Percaya tak? Saya nak buat kereta pergi Kuala Lumpur makan kuih tiaw kung fu. Pasal sana saja ada jual, muar tak ada orang jual. Pasal nak makan yang halal, kena pergi sana. Lepas tu Allah temukanlah saya dengan seorang bos Chinese Muslim juga yang buka restoran ni. Dia ajak saya buka. Lepas tu saya fikir-fikir, okey lah, kita dakwah melalui food. So why not kita buka, dan alhamdulillah. Semua apa kata Allah telah memberi rezeki kepada semua. Walaupun kita lah Islam, kita jangan takut. Benda yang kita suka masih boleh makan, melainkan benda yang terlarang. Contohnya kita terangkan pada Cina, sekarang kau masuk Islam, tengok benda yang tak boleh makan ada sebabnya. Benda yang boleh makan, Allah saya tak larang, makan. Misalnya kita lidah masing-masing, saya cakap lidah Cina daripada kecil diajar makan lain. Orang Melayu lidah dia lain daripada kecil kan. Kalau orang Jawa makan dia nak pedas. Jadi alhamdulillah, Allah dia Maha Penyayang, Maha Pemberi, dia beri semua yang kita nak, asalkan kita ikut tuntutan dia. Berapa lama Uncle buka kedai, termasuk yang sebelum Bondali? Dekat 7 tahun dah. 7 tahun. Okey. Sekarang bagaimana Uncle membandingkan pemahaman Uncle tentang agama sebelumnya, agama Buddha kan? Okey, agama Buddha dengan agama Islam. Okey. Sebelum saya masuk Islam, saya pernah ejek Islam juga. Korang sembahyang apa? Dinding. Mana Tuhan kau? Asal semua hadap dinding sembahyang? Aku kurang-kurang ada patung kan? Ada topekong aku nampak lah aku punya Tuhan. Kau sembahyang apa? Sembahyang angin ke apa? Masa tu kita tak faham. Lepas tu setelah kita dah diberi kursus, kita fahamkan apa sebenarnya. The creator atau yang benda yang dicipta atau benda yang pencipta. Allah pencipta. Macam patung-patung yang kita buat tu ya, kita dicipta. Jadi wajar ke kita semayang benda yang kita cipta, sedangkan benda tu kalau kebakaran dia pun tak boleh lari, dia sendiri pun tak boleh selamatkan dia sendiri, macam mana dia nak selamatkan kita? Dan waktu kita masuk masih Buddha punya time, Cina biasalah beli nombor ekor, judi tu biasa. Pergi tokong, kadang-kadang orang tokong pun ada, kau nak tua tak? Nak dapat nombor tak? Nak, mesti nak. Okey, kau sekarang berangkap bawa masuk meja ni, tuan kau akan berubah. Dia punya medium tu lah, dia punya macam bomo dia lah cakap. Kita masa tu, pasal kita dah percaya apa yang dia cakap kan, nak ubah nasib, kita ikut. Tapi hakikatnya memang tak pernah kena lah. Tapi ramai yang buat, bukan saya seorang. Cina-Cina yang terdesak lah mungkin. Masa tu kita memang nak sangat kena nombor kan. Kau nak ubah tua, masuk bawah meja ni, keluar sana. Lepas ni kau akan tua baik, kau akan dapat nombor selalu, dia cakap. Kita ikut. Jadi benda tu semua tak masuk akal lah. Kalau begitu senang, tak payahlah kita kerja. Tak payahlah awak belajar lah. Masuk meja saja sudah boleh dapat rezeki kan. Tapi yang agama Islam ni, ia menunjukkan benda yang benar kepada kita lah. Contohnya yang Buddha ni, sebenarnya saya ni masuk Buddha ni agama ikutan. Bukan agama yang saya percayai. Masa saya lahir, mak saya ambil, colok ni 3, pergi bakar, pergi colok. Kita bakar, pacak situ, tak cakap apa-apa. Mak cakap dah semayang. Sudah, aku dah pacak tadi, dah semayang. Ikut saja. Itu semayang kita. Masuk jolok tu, kira semayang. Tapi yang kalau kita ke Islam nak, kita solat, kita Fatihah tu pun dah kita baca doa lagi kan. Apa lagi yang doa-doa yang kita minta. Lagi banyak doa, kita jangan takut, dia Maha Pemberi, Maha Pemurah. Minta apa saja kita nak. Alhamdulillah setakat ni saya minta banyak yang termambur. Jadi saya yakinlah dengan agama ni, dan kita teruskan, dan kita terus memberitahu orang lebih ramai. Dan kawan-kawan saya yang kadang-kadang yang baru masuk Islam, kau harus percayalah, kau harus yakin dengan agama ni, insya-Allah perubahan hidup. Dan ramai terbalikkan saya, betul lah cakap engkau ni. Dulu kita semayang bukan apa, main bakar jolok tu nama bukan semayang sebenarnya. Dan semayang kita sembahyang siapa? Kita sembahyang siapa? Dan semayang kita pula Buddha ni, dia boleh ajar kita
judi. Contohnya pergi tokong sana, dia bagi 4 nombor. Kau pergi beli, malam ni kau kena. Ajar kita judi. Benda judi dah tahu benda tak bagus kan. Kenapa dia ajar kita judi? Masa masa Islam kita pergi kursus fikir, betul juga dulu kenapa sangat lah. Orang suruh aku judi. Lepas tu kalah teruk dengan gaji habis kita pergi judi kan. Ada yang bagi gula. Kau buat gula ni kau pergi judi menang, dia kata. Ikut kita dulu. Jadi Islam cakap benda yang terlarang kita jangan buat benda yang tak langgar syarak. Itulah perbezaan yang saya nampak dalam Islam ni lah, indahnya. Jawapan yang sangat membuka mata saya tentang pentingnya kita memahami sesuatu agama. Maafkan saya sekiranya soalan ini agak bersifat peribadi. Namun pernah tak Angka mempertimbangkan untuk kembali kepada agama sebelumnya sebelum mengenali Islam? Saya sebenarnya jujur cakap lah, tak pernah terlintas nak tinggalkan Islam. Satu kali pun tak pernah. Walaupun saya dah dulu baru masuk Islam dalam kesusahan. Agama Islam ni menyusahkan aku nak tinggal lah. Sesungguhnya tidak pernah lah. Dan mungkin saya daripada kecil pun sekolah kebangsaan. Kawan-kawan saya pun agama Islam banyak. 99% kawan saya orang Islam. Cuma saya masa tu tidak diberi hidayah untuk masuk Islam. Dan sebelum saya masuk Islam, 6 tahun saya berlega-lega kat luar tanpa belajar apa-apa. Masa tu saya boleh jumpa seorang mu'alaf jugalah. Dia ST punya guard, dia India masuk Islam. Dia jumpa saya lepas 6 tahun saya masuk Islam. Tan, kau mana masuk Islam? Kau dah pergi belajar? Nak ajar kat mana? Siapa nak ajar kita? Kan? Tapi masa tu saya masih bergelar Islam, tapi tidak mengikut Islam dengan tak tahu kat mana nak belajar. Nak solat ke, kadang-kadang baik aku kerja bagus lah. Lepas aku solat nanti, masa tu saya jualan kan, solat Jumaat nanti 2 jam nanti dah rugi, tak niaga kan. Dulu kita fikir macam tu. Lepas tu dia sesuai arwah tu, yang orang tu dia jasa dia amat besar untuk saya lah. Okey, awak pergi ke pesta sana, bawa pejabat agama. Dulu kita masuk Islam, kita dah syahadah. Okey, jadi kau dah masuk Islam, kau jaga baik-baik Islam dah, kau dah boleh balik. Habis kita nak belajar dengan siapa? Masa tu 20 lebih tahun dulu, kita nak belajar siapa kita tak tahu. Jadi lepas dah pergi belajar, lepas tu saya masuk belajar, kenal Cina Muslim lain, dia kenalkan pada saya Magma. Dari situ kita belajar, lagi yakin lah kita dengan agama ni. Dan insya-Allah lah, mudah-mudahan dapat kekalkan hingga akhir hayat dengan keyakinan ini yang sebenarnya. Walau apa pun terjadi, kita perlu terus berpegang kepada akidah yang benar. Bagi soalan yang terakhir, Angka merupakan pengerusi Magma. Boleh saya tahu selaku pengerusi, Angka sendiri tak lari dari menghadapi mentaliti mu'alaf yang tengah membina akidahnya. Jadi boleh kami tahu setakat ini berapakah peratusan orang yang kembali kepada agama? Adalah, tapi sikit lah. 1-2 orang setakat dalam pengetahuan saya, 1-2 orang. Itu sebab mungkin tahap pelajaran. Pasal dia pergi kelas pun, dia kelas Melayu. Dia tak tahu apa ustaz ke ustazah kat depan tu ajar. Dia pun tak faham. Dan 2, mungkin pergaulan dia lah. Lepas dia masuk Islam, dia masih kawan-kawan dengan Cina yang bukan Islam kan. Jadi pergaulan ni benda yang sangat penting untuk kita lah. Tu sampai saya mendidik anak saya, kau nak kawan dengan orang yang baik-baik. Jangan kawan orang yang ajar kita buat jahat. Sekali dia ajar kau isap rokok, kau nampak dia boleh tegur siapa, tapi jangan bergaul. Itu contohnya lah. Mungkin dia orang kembali ke agama yang lain sebab dia masih bergaul dengan yang bukan Islam, yang tidak mendidik mereka untuk ke akidah yang benar ni lah. Dan pejabat agama dah sediakan untuk mereka untuk pergi belajar. Tapi jangan mereka pergi dalam bahasa Melayu diajarkan, dan bahasa Arab lagi yang cakap lah. Tak faham lah. Tak faham. Jadi pergi sana memang ada dapat tambang RM20 satu hari. Kita pergi setakat untuk tambang je lah, RM20 tu. Jadi tak dapat apa-apa. Mungkin lama kelamaan setan dah datang, dia mungkin tak berkesan, dia akan keluar lah Islam ni. Jadi itulah antara sebab-sebab kan yang terjadi. Ya, kita itulah Persatuan Cina Muslim ni ada dekat sini ialah untuk membantu mereka yang ni lah, yang tercicir ni, untuk kembalikan kepada Islam lah.
Dan di situ kita nampak sama agama senang sikit kita nak cerita lah. Betul. Jadi itulah kita tubuhkan, bukan kita nak apa kata orang mengasing-asingkan Melayu ke India ke lain, tak ada. Kita buat itu ya, tujuan pertamanya agama bangsa Cina ni pasal mereka lebih mudah terkeluar. Pasal dia godaan terlalu tinggi di luar sana. Dengan ada ni bolehlah support each other. Kita support each other, kita guide dia. Tapi ada juga yang susah nak guide lah, bukan tak ada. Memang kita cakap 10, satu dia pun tak dengar lah. Itu mungkin tak tahulah, Allah belum bukakan hati dia untuk terima apa yang kita cakap lah. Semua daripada dia kalau nak suruh orang tu baik, dia baik lah. Tapi kita cubalah. Kita cuba. Okay. Sebelum kita mengakhiri podcast kita, apakah kata-kata terakhir atau nasihat yang Uncle boleh sampaikan dekat masyarakat luar sana? Nasihat tu taklah, kata-kata sikit tu adalah. Seperti saya cakap, kita sebagai mukallaf ni, try to understand mu'alaf. Jangan kata orang, kita berwaspada memang patut, tapi jangan pandang serong atau negatif kepada seorang mu'alaf. Cina ni masuk Islam ni nak apa sebenarnya? Cina ni masuk Islam ni nak minta-minta ke apa? Tapi kalau dalam cakap tu, kalau kita sadar, kalau aku tolong dia, ini bekalan untuk aku akhirat besok. Dapat pahala. Pahala besar. Betul. Kita bimbing dia masuk Islam, dia buat baik, apa sekali dia buat baik, kita pun dapat pahala tu. Kalau semua orang fikir macam tu, aman damailah dunia kita ni. Mudah. Dan di luar sana saya cakap, kalau kita semua Islam kita tak support, kita nak support siapa? Macam contoh, baru-baru ni dekat Facebook saya tengok lah, penganut Buddha cuca dekat Temiang Indah, dia satu gah lah, dia punya tokong besar. Orang kita semua, wah bagus lah dia bagi apa kata orang, pinjam kursi doda apa sakit dia bantu kan. Dia agama Buddha lah. Daripada kita wah-wahkan mereka ni, kenapa kita tak mengabadikan kita punya Islam, memetabatkan Islam kita kepada yang saudara kita yang memerlukan. Contohnya macam Palestin kan, kita cakap kita jangan cakap jauh, dekat Malaysia pun ramai yang perlu kita bantu sebenarnya. Dekat situ kalau kita ketepikan pandangan negatif sikit, mungkin boleh mendamaikan, membawa Islam ke satu tahap yang lebih tinggi di contohnya di Malaysia ni lah. Dipandang bagus. Tapi agama lain pun akan hormati Islam kita lah. Nanti kan cakap kau Islam dengan Islam pun tak boleh tolong, datang ke Buddha minta tolong juga, minta katil tu kan. Jadi bukan tak boleh, tapi kita rasa macam janggal lah. Kita agama persekutuan kan, kenapa kita tak boleh tolong kita punya saudara kita yang dalam susah? Dalam tolong tu, mungkin Cina lain luar atau India lain luar sana tengok, Islam bagus lah, dia boleh bantu. Dia kembali ke Islam, siapa dapat pahala? Kita yang dapat pahala, betul. Dalam kita tak tahu, kita dapat pahala banyak sebenarnya, kata kita tak tahu. Dari situ, mungkin pesanan atau ingatan saya, kita cuba mendekati orang yang dah Islam atau belum Islam, kita berbaik-baik dengan yang belum Islam. Mana tahu satu hari terbuka hati, dia tengok indah kita, dia dah pergi belajar Islam, tengok buku mengenai Islam, dia tertarik ke Islam, mungkin tercatat pahala untuk kita, tapi kita tak sadar. Betul. Okey, terima kasih Uncle. Sama-sama. Pandangan dan pengalaman yang sangat mendalam kepada kami yang Uncle telah kongsikan. Perjalanan kita akan terus menjadi inspirasi untuk ramai, dan kami sentiasa mendoakan keberkatan yang berkekalan dalam perjuangan Uncle untuk mencari sinar dalam agama Islam. Terima kasih juga kepada yang telah sudi mendengar pembualan yang menarik ini. Saya berharap hari-hari kita sentiasa dimudahkan oleh Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.